Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Keluarga Mengabaikan Tanggungjawab Mereka. Okey, dalam episod hari ini, kita akan meneroka topik keluarga yang mengabaikan tanggungjawab mereka. Baru-baru ini adalah sesuatu yang mengganggu saya tentang isu keluarga mengabaikan tanggungjawab. Adakah anda perasan dengan isu ini? Ya, betul. Saya juga perasan tentang isu ini dengan baik. Isu ini sangat biasa didengari sekarang. Ada kalanya ibu bapa kelihatan seperti mereka mengetepikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka. Setengah ibu bapa juga meletakkan nilai yang lebih tinggi pada hobi dan minat mereka sendiri daripada menghabiskan masa berkualiti bersama anak-anak mereka. Atau lebih kita tahu memberi sokongan yang anak mereka perlukan. Saya bersetuju dengan apa yang anda katakan. Sungguh malang apabila ibu bapa tidak sedar akan pengaruh tingkah laku mereka terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Adakah anda perasan sebarang contoh tertentu? Ya, saya sedar tentang keluarga di mana kedua ibu bapa sekarang ni banyak menghabiskan masa yang lama dan hampir tidak mempunyai masa lapang untuk anak-anak mereka. Kanak-kanak sering berasa diabaikan lah dan inginkan bimbingan dan perhatian daripada kedua orang tua mereka. Saya rasa sangat sedih lah apabila melihat perjuangan mereka. Betul, sangat sedih ya. Untuk menyediakan kanak-kanak penjagaan dan perhatian yang mereka perlukan, ibu bapa harus mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Oleh itu, kegagalan untuk memenuhi komitmen mungkin mempunyai kesan jangka yang panjang terhadap perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Kanak-kanak melihat kepada ibu bapa mereka untuk kepimpinan, kestabilan dan kasih sayang. Dan saya bersetuju sepenuhnya dengan kenyataan anda. Mengabaikan tanggungjawab sedemikian mungkin akan menyebabkan anak-anak rasa seperti mereka diabaikan dan rasa seperti mereka tidak penting. Padahal, tanggungjawab ibu bapa adalah sangat penting bagi kehidupan seseorang anak. Ya, saya bersetuju. Penting untuk kita untuk memberi tumpuan kepada kualiti interaksi dan masa yang dihabiskan bersama anak-anak. Berusaha untuk memahami kehidupan mereka, terlibat dalam aktiviti bersama mereka dan berbincang dengan mereka dengan sepenuh makna dapat memberi impak yang besar. Tepat sekali. Saya sangat bersetuju dengan pandangan anda semua. Perkara ni sebenarnya seharuslah diambil berat oleh semua pihak dan perlulah berganding bahu lebih-lebih lagi keluarga mereka sendirilah untuk mengelakkan perkara beginilah sering terjadi. Jadi, untuk lebih lanjut, kita akan meneruskan sesi temu ramah bersama Cikgu Anirul yang merupakan seorang guru kaunseling. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam menangani masalah anak-anak yang sering diabaikan di sekolah. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Sebelum kami mulakan sesi interview kami pada pagi ni, bolehkah Cikgu memperkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Anirul bin Omar. Saya bertugas di SMK Kompleks Tembesu bermula tahun 2015 sampailah sekarang. Hampir 8 tahun saya bertugas di SMK Kompleks Tembesu. Okey. Di Kompleks Tembesu ni kita ada 2 orang guru kaunseling. Okey, faham. Saya dan juga Cikgu Rozalina. Seorang lelaki, seorang perempuan. Biasanya di setiap sekolah kita letakkan biasanya 2 orang kaunselor ataupun 2 orang guru kaunseling, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah kita ni dapat mengenali tanda-tanda keluarga yang mengabaikan tanggungjawab mereka ni lah? Okey. Terima kasih terhadap soalan tersebut. Biasanya kita di sekolah ni kita mengenali melalui pelajar lah. Yang pertama biasanya kita tengok kepada kelakuan, sikap dan kelakuan pelajar. Biasanya pelajar-pelajar daripada keluarga yang maksudnya terabai. Biasanya pelajar-pelajar ini akan berkelakuan negatif di sekolah. Melanggar peraturan sekolah, menimbulkan masalah di sekolah. Dan yang kedua, kita biasa tengok melalui pakaian pelajar.
dari segi kekemasan. Biasanya pelajar-pelajar yang terabai daripada keluarga ni biasanya memakai pakaian yang agak lusuh, tidak kemas. Biasanya pelajar-pelajar ini bila kita dapati ada di kalangan pelajar yang berpakaian seperti itu, maksudnya biasanya kita akan panggil untuk rujuk kepada bilik kaunseling untuk meneroka lebih lanjut mengenai pelajar tersebut. Okey, soalan seterusnya. Pada pendapat cikgu, rasanya apa faktor utama yang menyumbang kepada pengabaian keluarga? Okey, faktor dia banyak. Antara faktornya ialah kita tahu dari segi kalau kita orang Islam, mungkin dari segi ilmu agama. Sebab ilmu agama memainkan peranan yang amat penting kepada kita sebagai manusia, sebagai satu panduan kepada kita. Sebab tu Islam tu kata adin, kan? Maksudnya kehidupan kita adalah Islam. Kalau maksudnya ibu bapa terutama kurang mendalami maksudnya ilmu agama, mungkin akan berlaku pengabaian terhadap keluarga disebabkan sikap yang kurang faham mengenai tanggungjawab ibu atau ayah kepada anak-anak disebabkan kekurangan ilmu agama tersebut kepada anak-anak. Saya rasa itu faktor yang utamalah dalam sesuatu keluarga. Sebab kalau keluarga tu kita tak nafikan ada di kalangan orang-orang yang ahli ulama pun pengabai. Tapi kebanyakan yang kalau di peringkat sekolah ni yang kita mendapat kesan di kalangan pelajar adalah di kalangan ibu bapa yang bila kita tanya ibu bapa solat ke tak di rumah, puasa ke tak, kebanyakan ada jawapan di kalangan pelajar ibu bapa dia tidak melaksanakan rukun Islam tersebut. Dari segi majoritinya lah kan, bukan semua. Okay. Lepas tu, pada pendapat cikgu, bagaimana pengabaian keluarga mempengaruhi anak-anak dan ahli keluarga yang lain? Kira mempengaruhi. Sebenarnya pengabaian keluarga kepada anak-anak ni amat mempengaruhi anak-anak lah. Terutama dari segi keperluan asas anak-anak. Yang kita nampak kalau peringkat anak-anak ni yang perlu hadir ke sekolah. Sekiranya berlaku pengabaian, maksudnya anak-anak yang hadir ke sekolah pun maksudnya dari segi keperluan asas tidak cukup. Tidak dapat bawa bekal ke sekolah, duit tidak diberi, maksudnya kesan kepada anak. Ini menyebabkan anak-anak yang hadir ke sekolah itu dalam keadaan emosi yang tidak stabil, dalam keadaan lemah, menyebabkan dari segi pembelajaran dia agak mundur sikit lah kalau dibandingkan pelajar-pelajar yang lain. Kesan yang kedua ialah biasanya berlaku pengabaian akan menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara ibu bapa. Bila berlaku perselisihan faham antara ibu bapa, biasanya yang jadi mangsa adalah anak-anak. Emosi anak memang kita jamin tidak stabil dan emosi anak terganggu dari segi emosi. Dari segi pengabaian pun berlaku di sana di mana kadang-kadang bila berlaku perselisihan faham antara ibu dan ayah, maksudnya masing-masing tidak akan ambil tanggungjawab terhadap anak tersebut. Masing-masing bawa diri masing-masing. Jadi ini menyebabkan anak kekurangan kasih sayang ibu bapa. Dan sekiranya berlaku sedemikian, anak akan menganggap berada di rumah tu sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman bagi mereka lah. Dan mereka lebih memilih untuk berada di luar rumah, mencari ketenangan di luar rumah. Dan perkara ini amat memberi kesan terutama kepada kalau peringkat sekolah kita kepada pelajar. Kita boleh tengok kalau pelajar yang suka berada di rumah dengan pelajar yang suka berada di luar rumah. Dua sikap yang kita boleh tengok, sikap yang berbeza. Biasanya anak-anak yang berada di rumah, anak-anak yang rasa selesa. Sebab itulah kita salah suatu masa dulu kita menggunakan istilah rumahku syurgaku. Sebab kita ingin membentukkan rumah tangga yang sempurna, aman damai, yang menjadi anak begitu suka berada di rumah kalau dibandingkan di luar. Kerana pengaruh-pengaruh negatif amat besar di luar. Sekiranya anak berada lebih banyak di luar daripada di rumah, kita takut anak-anak tersebut mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara negatif.
Cuba. Okay, bagi pendapat cikgu, apa strategi yang dapat membantu keluarga untuk bagi keluarga yang mengalami pengabaian ni? Okey, kalau di peringkat sekolah kita biasanya kita merujuk kepada pelajar lah. Okey, kalau pelajar yang kita dapati antara pelajar yang mengalami pengabaian daripada keluarga, biasanya yang pertama ialah kita panggil pelajar tersebut untuk mengadakan sesi kaunseling, meneroka lebih lanjut persoalan tentang diri beliau dan seterusnya memberi kekuatan kepada beliau untuk beliau maksudnya mempunyai jati diri yang kuat untuk menghadapi realiti keadaan keluarga. Yang kedua, biasanya kita akan panggil juga ibu bapa dan kita adakan konsultasi bersama ibu bapa. Dalam konsultasi tersebut, maksudnya kita memberitahu ibu bapa kesan anak di sekolah ataupun kesan kepada anak hasil daripada berlaku pengabaian. Sebab kita di sekolah ni, kita lebih fokus kepada individu yang berada di sekolah. Maksudnya kita adalah, klien kita adalah pelajar. Jadi walaupun tersebut, kita panggil ibu bapa untuk memberitahu. Sekurang-kurangnya dalam masa tertentu ni, ibu bapa tahu bahawa sikap ataupun kelakuan ibu bapa boleh memberi kesan kepada anak, terutama di sekolah, dalam menghadapi pembelajaran, peperiksaan serta emosi anak yang berada di sekolah. Dan seterusnya, jika kes ini dianggap agak berat, maka kita akan rujuk perkara tersebut kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk pihak yang lebih berautoriti mengambil tindakan lebih lanjut. Terima kasih cikgu di atas ilmu dan perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Okey, kesimpulannya, ketika keluarga mengabaikan tanggungjawab mereka, ia boleh menyebabkan kesan yang serius kepada anggota keluarga. Dan apabila ahli keluarga yang mengabaikan tanggungjawab ni, boleh menyebabkan kecacatan dalam sukar untuk berkomunikasi, untuk lagi-lagi dalam menyelesaikan masalah keluarga lah. Dan mereka juga hilang kepercayaan dan kesejahteraan emosi dalam keluarga ya. Dan juga penting sekali untuk keluarga menangani masalah ini dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci keluarga yang bahagia. Kerana dengan ini dapat membolehkan ahli keluarga menyatakan kebimbangan, kekecewaan dan keperluan mereka. Mencari sokongan luar seperti kaunseling keluarga atau terapi boleh membantu dalam menangani isu-isu pengabaian keluarga untuk melahirkan keluarga yang lebih sihat. Pada akhirnya, mengiktiraf dan memperbetulkan pengabaian keluarga adalah penting sekali untuk kebahagiaan, kestabilan dan kesatuan keseluruhan keluarga. Jadi itu sahaja dari podcast kami pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.